Dan segalanya bermula di awal lekong yang pertama. Yang kabar di depan. Bersedia sekarang ini 23 pelumba kesemua dilita dalam CP150. 6 lampu merah akan dinyalakan untuk mereka bermula pusingan yang keempat bagi musim 2020. Ada seorang pelumba nampaknya jump start. Dan itu boleh berani saya katakan jump start kerana memang terlalu awal dia berada di depan. Dan kerana dia bermula dia terlalu awal saya rasa. Namun begitu kita lihat, kita berikan tumpuan kembali dalam perlumbaan ini nanti. Kali itu adalah Muhammad Khairul Ikhwan Aziz yang terus menuntut laju di hadapan. Tapi kita apapun kita akan nantikan keputusan dari race control dengan Haziq Fairuz yang berada di belakangnya dengan Kasmah Daniel yang terus berada di sana. Dan pada ketika ini Azroy ke belakang sedikit di tempat yang ke-8 dengan Afif tempat yang ke-7 berdasarkan pada timing pace yang ada. Dan tapi sehingga sampai di satu pusingan kita akan lihat pada kedudukan. Setelah awal Kasmah yang mahu mengerak langkah, namun dalam pusingan pertama ini masing-masing lebih berhati-hati, tidak mahu berlaku sebarang pelanggaran, sebarang kecederaan. Itu yang lebih penting kerana mereka perjalanannya masih panjang, 20 pusingan. Jadi pusingan yang pertama Haziq kekal di kedudukan pertama, Khairul Aziz kedua, Kasmah ketiga, naik Nazirul Izzat kedudukan. Namun kita lihat di sini ya, jump start untuk Khairul Ikhwan Aziz setelah kita lihat tadi kerana dia bergerak terlalu awal. Tapi Haziq Fairuz di hadapan sekarang ini. Kasmah Daniel kali kira tempat kedua kerana Khairul Ikhwan Aziz jump start. Tapi pada kedudukan sekarang di Lita kita bacakan dulu. 2 Khairul Ikhwan Aziz, 3 Kasmah Daniel, 4 Nazirul Izzat, 5 Afif Amran, 6 Izzat Iqmal, 7 Afizat Supaat dengan Aiman, 8, 9 Azroy. Di hadapan kita boleh lihat penguasaan yang ditunjukkan dan Azroy yang berada di tempat ke-9, tapi 3 pelumba yang ada ini adalah Kasmah bersama dengan Nazrul Izzat dan Ahmad Afif Amran. baik, Izzat, Haziq perlu teruskan konsisten di depan kerana di kelompok kedua Azroy yang cuba masuk bahagian dalam, namun di depan mereka itu di sini Kasmah pasti akan mengawal tempo, mengawal pace kerana dia mahu membiarkan Haziq terus berada di depan, jauhkan lagi jarak di kedudukan yang pertama. Afif dengan catatan terpantas di Lita tadi 49.272 saat, tapi sekarang kita lihat Azroy berjaya melepasi Izzat Iqmal dan sekarang ini dia berada di kedudukan dia melepasi Helmi Azman, maafkan saya, dan dia naik di tempat yang ke-6 Azroy, dan Izam berada di hadapannya. Agak jauh juga dia ketinggalan di belakang dan untuk mengejar dia berada di depan Izam Iqmal. Saya tidak silap saya sekarang kerana di hadapan sekarang yang pastinya Haziq Fairuz masih lagi kekal. Kasmah Daniel tempat yang kedua, Nazrul Izzat, Ahmad Afif sekali lagi melakukan masa terpantas Delita dengan 49.4034 saat. Baru terlihat Azroy tempat yang kelima. Azroy ketinggalan 1.9 saat di belakang Afif dan ketinggalan 2.7 saat di belakang Haziq Fairuz. Di sini permulaan ini agak menarik Armi, kerana kita melihat 3 pelumba dari Yamaha Maju Moto berada di depan. Mereka menguasai kelompok hadapan, jadi itu yang perlu lebih bekerja keras untuk pelumba di belakang, terutamanya Azroy juga, bagaimana dia mahu melonjakkan ataupun menangkap 3 pelumba ini. Kita lihat sempat lagi Kasmah maupun Nazrul Izzat untuk melihat di belakangnya agak rapat, iaitu Ahmad Afif. Ahmad Afif Amran berada di tempat yang keempat, dan ini strategi yang biasa kita lihat digunakan oleh Afif mengekori kelompok hadapan. Dan pada ketika ini Kasmah perlu melakukan catatan terpantas di 48.940 saat oleh Kasmah yang berada di tempat yang kedua. 3 pelumba pasukan Maju Motor berada di hadapan 1, 2 dan 3. Diikuti pelumba pasukan Petronas Pintar Yamaha KJ Racing di tempat yang keempat. Azroy Hakim Anwar ketinggalan tempat yang kelima. Gap 1.9 saat antara dia dan juga Afif tempat yang keempat ini. Kita masih lagi di peringkat awal kerana ada 20 pusingan, ada 16 pusingan lagi untuk perlumbaan ini. Dan tapi Azroy mulai meninggalkan Izzat Iqmal di belakangnya, Helmi Azman, Afizat Supaat untuk mengejar kelompok di hadapan 4 pelumba. Haziq Fairuz, Kasmah Daniel, Nazrul Izzat dan Ahmad Afif Amram. Dengan Kasmah melakukan masa yang terpantas, kali giliran Nazrul Izzat melakukan masa lebih baik 48.910, tapi Helmi Azman 48.895. Helmi tempat yang ke-7. Fokus utama Azroy adalah perlu menangkap 4 pelumba di depannya. Dia perlu lebih rapat kepada Afif. Tugas yang agak sukar, namun itulah cabarannya, kerana kita lihat 4 pelumba di depan ini semakin jauh, ada gap kelompok yang konsisten
di hadapan, dan ini kelompok yang berikutnya di bahagian belakang. Kita lihat Azroy berserangan. Azroy dia ketinggalan dalam 2 saat di belakang Afif dan 26 saat di belakang Haziq Fairuz. Tapi saya katakan tadi 15.9 lagi jauh lagi perjalanan, dia masih lagi boleh untuk mengejar. Bergantung pada apa yang berlaku di hadapan antara empat pelumba ini. Jika mereka bersaing dan merentap di hadapan, ini akan berikan peluang kepada Azroy untuk mengejar. Dan buat masa ini mereka sampai di pusingan seterusnya, dan kita lihat terus gap semakin kurang. 1.8 saat Azroy yang berada di tempat yang ke-5. Afif, Nazrul Izzat, Kasma, Haziq kekal 1, 2, 3 dan 4. Dan Afif sentiasa mengikori saja 3 pelumba pasukan Petronas Pintar Yamaha Maju Motor di hadapan. Masih ada peluang untuk Afif kerana kedudukan rapat ni, kalau dia bertindak tepat pada waktunya, dia perlu melepasi Nazrul Izzat dan juga Kasma. Manakala untuk Haziq juga, dia kekal dalam 6 lap ini, masih kekal selaku pendahulu. Namun jurang dan juga kedudukan ini, sebarang kemungkinan boleh berlaku. Kita lihat konsisten, tidak ada reaksi, tidak ada satu pergerakan yang boleh menggugat 3 pelumba di depan ini, terutamanya Afif, untuk berdepan dengan 3 rakan pasukan itu daripada pasukan Yamaha Maju Motor. Sekali lagi kita katakan ini bergantung pada strategi masing-masing. Azroy menunjukkan masa terpantas tadi di Lita 48.845 saat, dan dia sekali 1.8 saat saja di belakang Afif. Ini boleh berlaku kerana 4 pelumba di hadapan ini mereka sedang mengatur strategi masing-masing, dan ini berikan peluang kepada Azroy untuk mengejar. Kita on board bersama dengan Aiman Thairudin tadi, tapi kita katakan mengenai Azroy yang melakukan catatan terpantas Lita 48.845. Dia perlu mengekalkan pada kelajuan ini untuk mengejar Afif di hadapannya. Jika dia dapat mengejar di hadapan, dijadikan lebih menarik kerana ada 5 pelumba di kelompok hadapan. Buat masa ini 4 pelumba di kelompok hadapan yang sekarang sedang mendahului. Dan tadi kita bersama dengan Aiman Thairudin untuk melihat kedudukan Aiman tempat yang ke-10. Dan ini juga kedudukan di bahagian belakang Zaiman nombor 23. Bersaing pada kedudukan ini adalah di tempat yang ke-13 untuk Rozaiman. Aiman Seorang pelumba terjatuh tadi di hadapan Aiman, tak sempat untuk kita melihat. Kalau dikeluarkan Afizat, seorang Afizat di hadapannya. Afizat kalau berdasarkan pada Afizat Supat, dia berada tempat yang ke-9 tadi. Dan Aiman sekali lagi bersama dengan Aiman, dan ditas oleh seorang pelumba. Rozaiman saya juga seorang pelumba jatuh. Kita dapat melihat siapa pelumba yang terjatuh tadi. Afizat Supat yang terjatuh. Pasukannya Jamalu dan UHM Motorsport. Sementara tadi pada kedudukan, nanti kita lihat kedudukan di hadapan mana-mana kedudukan Haziq, Nazrul Izzat, Kasma, Afif. Masih lagi Azroy semakin hampir di hadapan. Tapi ini apa yang berlaku tadi ketika di selekor. Tapi yang menariknya di hadapan, Azroy dah pun sampai 0.9 saat di belakang Ahmad Afif Amran dan 1.84 saat. Sementara ini adalah lekaran yang berlaku tadi. 11 pusingan lagi akan tamatkan dengan seorang pelumba One SRX yang terjatuh. 1, 2, 3 dan 4. Azroy semakin hampir. Ini menjadikan kedudukan semakin menarik di hadapan. Kedudukan di hadapan Haziq Fairuz tidak berubah. Kedudukan Nazrul Izzat di tempat yang kedua, Kasma di tempat yang ketiga, dan Afif di tempat yang keempat. Dan Azroy semakin hampir dengan mereka 0.7 saat di belakang. Dan seperti yang kita jangkakan tadi, jika persaingan di hadapan ini memberikan peluang kepada Azroy untuk menghampiri. Selain Azroy, kalau kita perhatikan kedudukan Afif, dia berada di belakang Kasma. Kasma yang memberikan ruang kepada Nazrul untuk berada di belakang Haziq ini. Mungkin kalau melihat karakter perlumbaan, cara perlumbaan, Kasma mempunyai karakter yang mungkin mampu boleh menggugat kedudukan Afif ketika nak motor. Namun ini seketika. Ada seorang pelumba yang terjatuh di Lita. Ini Helmi yang mungkin dia Ashraf Daniel yang terjatuh. Ya, sepasukan kita pasti apa yang berlaku antara Ashraf Daniel dan juga Helmi Azman. Dan boleh saksikan dua pelumba SK ini. Oh, dia terbabas. Ashraf Daniel yang terbabas dan tidak dapat mengawal jenteranya.
kembali semula menyaksikan perubahan di depan. Aziz bapak sedikit. Masih bukakan kedudukan ini. Afif terpantas melita dengan 48.786 saat dan kita lihat Azroy semakin hampir dalam untuk minta kelompok di hadapan ini. Sekarang ini gap 0.8 saat antara Azroy dan juga Afif dan perbezaan kalau kita lihat antara Azroy dengan pelumba di hadapan 1.2 saat sahaja. Semakin menarik. Azroy apabila dia berjaya berada kelompok atau berada di belakang Afif. Jadi kita akan menantikan debaran akan lebih terutamanya memberikan 5 pelumba hadapan ni. Azroy mahukan kemenangan di sini. Dia mahukan sesuatu yang lebih baik. Mereka menuju selekoh yang ke-6, masih kekal untuk Haziq di depan, Nazirul, Kasma, Afif, Azroy. 5 pelumba ini akan menjadi tumpuan kita di penghujung. Sekali lagi Haziq. Sekali lagi Haziq yang hampir-hampir tadi. Tanda kita ada 4 pelumba Yamaha di hadapan dengan seorang pelumba Honda yang baru saja sampai untuk menyertai kelompok. Jadi kita ada sekarang sudah ada 5 pelumba. 5 pelumba berebut kedudukan P1 sekarang ini. Perbezaan kurang dari 1 saat saja antara mereka. Azroy berjaya memintas. Azroy naik tempat yang ke-4 sekarang. Azroy melapasi Afif sekarang. Azroy juga untuk mengejar 3 pelumba pasukan Maju Motor di hadapannya. Dan kedudukan semakin menarik untuk 7 pusingan lagi akan tamatkan. Semakin rapat kedudukan 5 pelumba di hadapan. Nazirul Izzat juga sudah pun mengambil alih kedudukan Haziq. Buat pertama kalinya di berbaki 7 pusingan ini kita lihat seiring mereka begitu rapat. Sebarang tindakan, sebarang reaksi bakal dilakukan, terutamanya Afif yang sentiasa rapat. Kita lihat dia tidak mahu melepaskan kedudukan Azroy. Kasma kekal menjadi penghalang di antara rakan di depannya. 2 itu di depan. Kita akan lihat nanti di selekoh yang ke-10 dan 11. Selekoh yang kedua dalam baki perlumbaan ini. Ini selekoh yang kedua saya katakan. Dan ini adalah peluang untuk mereka cuba lakukan 17 kembali di depan. Haziq Fairuz kembali di hadapan sekarang ini. Siapa yang akan melakukan gerakan? Siapa yang akan terlebih dahulu untuk berada dan melakukan kejutan untuk dalam perubahan ini? Kerana dalam 6 pusingan lagi ini pada kedudukan yang sangat rapat dan strategi masing-masing. Mereka tahu apa mereka akan cuba lakukan. Tapi bila masa mereka akan cuba lakukan, itu yang kita akan lihat dengan baki 6 pusingan lagi yang akan tamatkan. Haziq masih lagi di depan, diikuti dengan Nazirul Izzat, Kasma, Azroy dan juga Afif. Kasma sempat melihat kedudukan Azroy dan juga Afif. Jadi Kasma mahu menutup ruang, tidak memberikan kepada Azroy maupun Afif untuk memintas kedudukan ketiga. Itu cukup penting untuknya. Kasma perlu mengawal. Dia perlu memastikan Nazirul dan juga Haziq kekal di hadapannya bagi memastikan pasukannya untuk menjuarai pusingan yang keempat ini. Bagi 5 pusingan lagi akan ditamatkan. Pada kedudukan kita boleh lihat mereka sedang mengatur apa yang mereka akan lakukan. Kerana sekarang ini berdasarkan apa yang kita lihat, mereka hanya melakukan pacing masing-masing mengikuti kumpulan. Dan kita pada 2 pusingan akhir nanti mereka akan cuba. Dan sekarang kerana kita tahu bagaimana karakter perubahan Afif mengikuti rapat sahaja. Dan mereka meninggalkan kumpulan di belakang tempat yang ke-6. Perbezaan 9 saat mereka tinggalkan dan kelompok yang dari belakang. 5 kelompok ini untuk 3 kedudukan di atas podium. Siapa yang akan menangani perlombaan kali ini? Kita masuk di 4 pusingan yang terakhir dan Nazirul Izzat berada di depan mengambil giliran sekarang di hadapan Haziq. Kasma saja mengikuti, Azran saja mengikuti. Afif jangan lupa walaupun di tempat yang kelima dan mengikuti sahaja 4 pelumba di hadapan ini buat masa ini. Selekoh ke-6 rapat. Afif hampir-hampir begitu rapat bersama dengan Azroy. Ini antara selekoh yang mungkin akan menjadi tumpuan juga di penghujung nanti. Mereka seiring, tidak ada lagi reaksi-reaksi yang mungkin boleh mengubah kedudukan. Nazirul semakin laju, Haziq ikut di bahagian belakangnya. Kasma kekal. Kasma dari awal sehinggalah sekarang dia sentiasa mengekalkan momentumnya, berada di kedudukan ketiga di belakang, sama ada di belakang Haziq ataupun Nazirul Izzat. Pada kedudukan sekarang momentum yang penting untuk mintas Azroy cuba untuk melepasi 3 pusingan terakhir ini. Dan mungkin ada pelumba yang cuba untuk larikan diri, tapi juga tindakan yang agak berani kan yang boleh dikejar oleh pelumba di belakang. Dan sekarang masih kedudukan tidak berubah lagi. Nazirul Izzat, Kasma, Haziq, Azroy dan Afif pada kedudukan 3 pusingan yang terakhir. Dan sekarang Afif mulai masuk. Afif bersebelahan dengan Azroy. Afif cuba tapi dari dalam Azroy berjaya menutup ruang. Afif kembali di depan, masuk dari bahagian dalam tapi
Azroy menutup sekarang ini. Dan di hadapan masih lagi Nazrul Izzat. Kedudukan Haziq Kasmas. Sedikit kesilapan tidak boleh dilakukan oleh pelumba sekarang. Tapi tadi persaingan dua pelumba itu menyebabkan mereka ada gap sedikit, tapi masih dapat dikejar oleh Azroy dan juga Afif. Melengkapkan satu lagi pusingan, bermaksud dua lagi pusingan akan diharungi oleh 5 pelumba ini dalam penentuan kejuaraan. Kita lihat Nazirul Izzat masih mengetahui Kasma. Ini adalah pusingan kedua. Dia berada di kedudukan yang kedua kerana dia lama berada di kedudukan yang ketiga di belakang Haziq dan Nazirul. Namun Haziq kini berada di kedudukan ketiga. Ada gap sedikit, namun kita lihat dua pelumba ini semakin agresif, Harbi. Semakin agresif untuk memberikan persaingan, mahu meninggalkan 3 pesaingnya di belakang. Kita ada Nazrul Izzat yang sekarang 3 pelumba pasukan Majimoto yang menguasai 1, 2 dan 3, diikuti dengan pasukan CKJ dan juga pasukan Yuzi Dimitsu. Tim yang berada dalam kelompok 5 ini, kita berada di 1/2 pusingan akan tamat. Di sini mereka akan mentul, di sini mereka akan cuba mempertahankan kedudukan. Dan ada tugas untuk pelumba di hadapan. Nazrul Izzat mempertahankan kedudukannya. Sekarang mereka melihat Mentoleh di belakang. Oh, Azroy juga masuk sekarang. Azroy juga masuk bahagian dalam di seleko yang kedua di tempatnya. Dan ini adalah pusingan terakhir, lap terakhir untuk mereka. Dan sekarang Kasma mulai bergerak. Kasma berada di depan Azroy. Tempat yang ketiga. Cuba untuk mengejar pelumba depan Azroy dan juga Nazrul Izzat. Azroy melepasi seorang pelumba dan sekarang terpulang kepada Azroy juga masuk tapi dapat ditutup oleh Nazrul Izzat. Selekor ke-6, 7. Kasma begitu tenang berada di depan, di belakangnya cukup dekat iaitu Nazrul Izzat. Azroy yang cuba untuk memberikan tentangan semakin agresif. Kedudukan yang keempat sudah pun berubah sebenarnya iaitu Afif. Haziq ketinggalan sedikit kedudukan yang kelima. Manakala kita lihat dari bahagian dalam cuba untuk masuk. Selekor ini di penghujung. Kasma di hadapan dan sampai dengan Kasma berjaya menangi pelumpaan. Diikuti dengan Nazrul Izzat tempat yang kedua. Afif di tempat yang ketiga. Dia hanya berjaya melepasi Azroy. Dan Haziq tempat yang ke-5. Tapi kita beri tumpuan kerana masih belum sampai lagi. Pelumba di bahagian belakang. Itu telah pun Haziq Fairuz Izzat Zaidi tempat yang ke-6. Aiman Tarudin 7. 8 Izzat Iqbal. 9 Iqbal Amri dan Khairi Ashraf Mahmud tempat yang ke-10. Dan kita akan saksikan di kedudukan keseluruhan. Tapi di hadapan Kasma Daniel berjaya menangani percubaan pertamanya musim ini dengan Nazrul Izzat tempat yang kedua. Percubaan tadi di antara dua pelumba ini antara Kasma dengan Nazrul Izzat yang kita akan saksikan nanti dengan Afif sampai ke tempat yang ketiga dan Azroy turun tempat yang keempat, Haziq Fairuz di tempat yang kelima.